الحمد لله على نعمة السند إلى سيدنا رسول الله. Alhamdulillah atas nikmat anugerah berupa hubungan sanad yang tersambung kepada Rasulullah. في العلم وفي العمل والعبادة. Di dalam ilmu dan juga amal serta ibadah. وبذلك السند يصح العلم ويقبل العمل والعبادة. Dengan berkat sanad dan hubungan yang berantai tersebut, maka ilmu seseorang akan menjadi sah dan juga pengamalan dan ibadat yang dia lakukan akan menjadi benar. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحوز الفضل والسعادة من خضع لجلاله وامتثل أمره واجتنب ما نهاه عنه. Dan kami bernai saksi bahwasanya tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan meraih kebahagiaan kepada mereka yang menundukkan dan merendahkan diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dan kami bersaksi bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa hidayat dan agama yang benar dan akan memenangkan, mempopulerkan, mengagungkan agama tersebut walaupun orang-orang musyrikin tidak suka akan hal itu. Sallallahu wasallam wa barak wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihim bi ihsanin wa ala آبائه وإخوانه من أنبياء الله والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين. Salawat dan salam juga kepada baginda Rasulullah, kepada para nabi-nabi yang mendahului Rasulullah, kepada ahli keluarga mereka dan para sahabat-sahabat mereka dan pengikut-pengikut mereka, dan juga kepada mereka orang-orang yang beriman serta kepada para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sahha fi hadithihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala Allahumma arham khulafai. Dan telah disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berikan rahmatmu kepada para khulafaku, para penerusku." Qalu wa man khulafauka ya Rasulullah? Dikatakan, siapakah mereka para khulafa, para khalifah-khalifahmu wahai Rasulullah? Qala qaumun yatuna min ba'di yaruna ahadithi wa yuallimunaha ibadallah. Mereka adalah para kaum yang mereka baru datang setelah wafatnya Nabi Muhammad dan mereka meriwayatkan kepada umat ini ucapan dan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yushiru ila al-khilafati al-batinati anhu fi al-ulum wal-a'mal was-sayr ila al-haqq jalla jalaluhu wa bayan ahkam dinih. Menjelaskan tentang hakikat kepimpinan secara batin, yaitu kepimpinan di dalam memegang ilmu dan menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu, dan juga penghayatan kepada ilmu secara zahir dan juga batin. Walaqad kana min 'udhama'i khulafaihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majal was-sabil man ijtama'tum fi hawliyatihi wa dhikra intiqalihi min 'alam ad-dunya إلى عالم البرزخ سيدنا الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله ورحمنا به. Dan sungguh berdasarkan hadis ini yang merupakan salah seorang khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin di medan keilmuan dan pengamalan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pada petang hari ini kita memperingati haulnya beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hatta jaddada Allah ala yadihi ad-din fil qarn ats-tsani 'ashar al-hijri. Dengan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad diperbaharui agama ini pada abad ke-12. Wa balaghat da'watuhu aqtaran wa afjajan wa buldanan fi syarq al-ardi wa gharbiha fi hayatihi alaihi ar-ridwan. Dan dakwahnya Imam Al-Haddad mencapai seluruh penjuru dunia, seluruh pelosok negeri, semua kalangan masyarakat di masa hidupnya beliau. Thumma كانت من بعد وفاته في انتشار وتزايد في انتشار النفع بها إلى أيامكم هذه.
berterusan ilmu beliau itu tersebar di seluruh pelosok walaupun setelah kewafatan beliau hingga ke hari kita pada hari ini. فله منذ توفي عليه رحمة الله في مثل هذا اليوم في 7 من ذي القعدة في العام 32 بعد 100 والألف من هجرة النبي له 312 سنة. Dan beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sejak beliau meninggal dunia, sejak beliau wafat dahulu 312 tahun yang lalu, beliau wafat meninggal dunia pada tanggal 7 Zulhijjah pada tahun 1130 pada tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah, 312 tahun yang lampau. ولقد قرئ راتبه الذي جمعه من القرآن والأحاديث الواردة وأدعية العارفين قرئ في أيام حياته في حرم مكة المكرمة وحرم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. Ratib yang dikumpulkan oleh beliau yang isi kandungannya adalah firman Allah dan juga zikir serta doa daripada orang-orang yang saleh. Ratib beliau itu dibaca di zamannya, hatta ketika di Mekah pun dibaca, serta juga di Masjid Nabawi pun juga dibaca. ولقد حج وهو في 39 من عمره وفي أول جمعة من العام الجديد بعد الحج في شهر محرم قدم إماما ليؤم الناس في صلاة الفجر في حرم الله مكة المكرمة. Dan beliau melaksanakan ibadat haji saat itu usia beliau 39 tahun. Dan bertepatan pada usia 39 tahun tersebut beliau masih duduk di Mekah hingga datang tahun baru Hijriyah 1 Muharram bertepatan dengan hari Jumat di tahun tersebut, dan beliau diminta menjadi imam di Masjidil Haram di salat fajar, dan beliau menjadi imam pada tahun tersebut. وكان في شدة اتصاله برسول الله مع وفرة علمه للشريعة المطهرة يقول ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. Beliau yang mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan baginda Rasulullah dan juga ilmu yang begitu luas yang ada pada beliau. Beliau pernah mengatakan, tiada satu sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi melainkan saya berazam untuk melakukannya juga. لذا قال عنه الحبيب علي بن محمد الحبشي فهو الخليفة في جميع أموره عن خير داع للبرية هادي. Karenanya itu berkata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya Imam Al-Haddad beliau merupakan khalifahnya Rasulullah di dalam segala perkara beliau. Beliau yang meneruskan daripada sunnah dan adab dan perjalanan dan ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. أبدت نصائحه علوما طالما ردعت عبيد الغي والإفساد. Isi kandungan kata-katanya dan tulisannya mengandung hidayah kepada mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. الله أظهره لنفع عباده وأقامه للنصح والإرشاد. Allah yang mempopularkan beliau untuk dapat memberikan manfaat dan ilmunya menyebar bagi seluruh umat manusia. قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد. Telah gembira hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau adalah merupakan daripada keturunan Nabi yang terbaik. فرع تسلسل عن كرام فضلهم قد شاع في الأغوار والأنجاد. Beliau merupakan keturunan dari para usul, dari para leluhur yang mana mereka keturunan orang-orang mulia yang bermuara kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهو المبلغ عنهم وأسرارهم وعلومهم للأهل والأحفاد. Beliau adalah penyampai ilmu mereka yang terdahulu kepada anak keturunannya dan kepada semua manusia. فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. Dan setiap orang yang ingin menempuh tariqah setelah masanya Imam Al-Haddad, mau tidak mau mereka pasti disadari atau tidak disadari mengambil manfaat dari tuntunan dan bimbingan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. خاطب العلماء وخاطب العباد.
Beliau berdakwah kepada para ulama, beliau juga berdakwah kepada mereka yang ahli ibadah. وخاطب الأمراء وخاطب الرعية. Dan beliau pun berdialog, berdakwah kepada para pejabat, para pemimpin dan juga kepada rakyat jelata. وخاطب أهل الحرف والمهن وخاطب عوام الناس. Beliau juga menyampaikan ilmunya kepada mereka yang memiliki pekerjaan dan juga profesi yang pelbagai, dan juga beliau menyampaikan ilmunya kepada semua manusia. ودعا الكل إلى الله على بصيرة. Dan beliau mengajak mereka kepada Allah dengan basirah, dengan keilmuan. وهذه مكاتباته وحدها تحمل علوما غزيرة موجهة منها إلى العلماء ومنها إلى الحكام والسلاطين ومنها إلى أهل العبادات ومنها إلى عموم المتلقين والراغبين. Tulisan beliau dihimpunkan dalam mukatabat, tulisan-tulisan beliau yang kandungan tulisan-tulisan beliau itu ditujukan kepada para ulama, kepada para raja, kepada para pemimpin dan juga kepada semua umat manusia. وقد عظمت البركة في كتبه يتنور بها قلب القارئ ويحس بالمدد إذا قرأها. Itu tadi baru surat-surat beliau saja, belum lagi kitab-kitab beliau yang demikian agung manfaatnya, yang memberikan manfaat kepada umumnya manusia dan khususnya. وجزا الله السيد عبد الرحمن الحداد الذي أقامه الله لإحياء هذه الذكرى في البلاد على ما أقامه أيضا فيه من نشر كتب الإمام الحداد وترجمتها. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan pahala kepada Sayyid Abdul Rahman bin Ali Al-Haddad yang menjadi sebab terlaksananya program pada malam hari ini, menghidupkan majlis-majlis seperti ini, dan juga beliau berusaha untuk menyebarkan tulisan-tulisan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. وقد ترجم ما ترجم منها إلى عدد من اللغات. Di antara kitab Al-Imam Al-Haddad yang diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. وكان يتبع التأثير والتنوير كل ترجمة ترجمت. Dan setiap kali kitab itu diterjemahkan kepada bahasa apapun akan terlihat cahaya, yakni manfaat yang didapat dari tulisan itu. حتى قبل سنوات أسلم بعض المسجونين في بريطانيا وكان سبب إسلامه ترجم لكتاب سبيل الادكار للإمام الحداد، قرأها في السجن فاعتنق دين الله ودخل في الإسلام. Sampai diberitakan bahwasanya beberapa tahun yang lalu beberapa orang yang dipenjarakan di dalam penjara di Britania, beberapa dari mereka masuk ke dalam agama Islam. Sebab masuk Islamnya mereka karena mereka membaca kitab Sabilul Iddikar karya Imam Al-Haddad yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan inilah yang membuat mereka tertarik sehingga masuk ke dalam agama Islam. وأجر الله على يديه خوارق كثيرة وكرامات كبيرة. كان الحبيب علي بن شهاب يقول أستطيع أن أسرد له 100 كرامة و200 كرامة من حفظي دون الرجوع إلى الكتب. Terlalu banyak perkara luar biasa dan kekeramatan yang ada kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, sehingga dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Abdullah bin Shahab, katanya, kalau saya ingin menceritakan tentang kekeramatan dan keluar biasaan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mungkin sampai kepada 100 ataupun 200. ولم يكن يكترث بتلك الكرامات ولا يلتفت إليها، وكان يعظم الكرامة العظمى الاستقامة على منهج الله. Dan dengan segala karamat yang agung tersebut, beliau sama sekali tidak melirik, tidak menoleh, tidak punya kecondongan kepada karamat-karamat tersebut. Tetapi obsesi beliau adalah dengan karamat yang paling agung berupa istiqamah di jalannya Allah. وكان آية من آيات الله وقدوة حسنة في كل مقام من مقامات اليقين. Beliau adalah merupakan salah satu contoh utama yang diikuti di dalam kedudukan keyakinan yang tinggi. تعجب بعض الناس في حسن تصانيفه وحسن ترتيبها، وتعجب أن يصدر ذلك من إنسان عمي وهو ابن 4 سنوات، وكيف تعلم هذه العلوم ثم أحسن التبويب وأحسن الترتيب للمؤلفات من مقدمتها إلى أبوابها وفصولها إلى خاتمتها، وظن أنه يستعين بأحد يكتب باسمه وجاء يزوره لينظر الأمر بعينه. Sebagian orang mereka heran
Bagaimana bisa seseorang dengan keterbatasan, artinya Imam Al-Haddad, beliau sejak usia 4 tahun matanya buta, tidak dapat melihat. Tetapi beliau dapat menulis kitab-kitab yang banyak dengan demikian indahnya, dengan susunan yang demikian teratur, mulai dari muqaddimahnya, pembagian abwab, bab dan fasal-fasalnya, hingga penutupnya demikian indah, yang mana orang yang dapat melihat pun sukar bagi mereka untuk dapat melakukannya. Dan ini Al-Imam Al-Haddad dengan keterbatasan pandangan matanya yang buta sejak usia 4 tahun, tetapi memiliki karya yang demikian indah. Fara'a ajaib min al-ayat ثم أيقن أنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Orang yang merasa hairan tentang keupayaan Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika melihat bahwasanya tulisan itu memang ditulis oleh beliau, maka terserlah atau ternampak kepadanya makna daripada firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya hakikat kebutaan itu bukan pada buta mata tetapi buta hati. ولقد سأله تلميذه الأخص سيدنا أحمد بن زين الحبشي عن طريقته طريقة آل بعلوي فقال مبنية على 5 أسس. Dan salah seorang murid kesayangan beliau, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, telah bertanya kepada beliau tentang tariqah Imam Al-Haddad yang merupakan tariqah para leluhurnya, Sadatina Al-Abi Alwi. Maka dijawab, tariqah mereka berada di atas 5 pondasi. العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat adalah wara, yang kelima adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد كان غزير الدمعة من خشية الله. Dan beliau adalah orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah. قد يبكي حتى يحمر وجهه. Kadang-kadang beliau menangis sehingga memerah wajahnya. وفي الخلوات كثير البكاء. Dan beliau pun di dalam kesendiriannya, dalam khalwatnya banyak menangis pula. وكم يعاتب نفسه في أبياته في ديوانه العظيم قائما بحق الانكسار من أجل الله مع عظيم اجتهاده. Berapa banyak kita melihat tulisan dan juga bait-bait syair beliau yang menggambarkan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merayu kepada Allah walaupun beliau memiliki kedudukan dan maqam yang tinggi dalam ibadahnya. فكان أيام تعلمه للقرآن وأخذه المبادئ في وقت الضحى يرجع من محل التعليم فيركع إما 100 ركعة أو 200 ركعة. هذه من عبادته اليومية من أيام صغره. Dan dahulu Imam Al-Haddad di masa kecilnya, tatkala beliau di awal-awal belajar Al-Quran, mengambil daripada dasar-dasar agama, sepulang dari madrasah, beliau yang masih kanak-kanak ini singgah di beberapa masjid untuk salat di pagi hari tersebut antara 100 rakaat atau 200 rakaat. Dan ini di masa kecil beliau. وإذ قد اجتمعتم بدواعي الإيمان على هذا الخير والتعظيم لشعائر الله الذي هو من تقوى القلوب فأحضروا قلوبكم وتوجهوا إلى الرحمن. Seperti mana kamu semua hadir dalam majlis untuk mendapatkan ketingkatan di dalam iman dan juga duduk bersama-sama untuk memahami tentang orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu semua menghadirkan hati kamu sementara kamu duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فإن ذكر الأنبياء وذكر العباد الصالحين قربة إلى الله جاء بها القرآن. Sebab mengenang para nabi-nabi dan sebutan mereka dan juga para wali-wali dan salihin, maka mengenang dan menyebut mereka adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala sebagaimana di dalam Al-Quran. قال تعالى واذكر في الكتاب مريم. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatilah kisah tentang Siti Maryam. مرأة صالحة صار ذكرها عبادة. Seorang wanita salihah yang sebutan dan kisahnya menjadi sebuah ibadat kepada Allah. وقال واذكر في الكتاب إبراهيم. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, ingatlah, bacalah kisah Nabi Ibrahim. إلى آخر ما ذكر في سورة مريم.
hingga akhir apa yang disebutkan diceritakan oleh Allah di dalam surat Maryam. وقال في سورة صاد واذكر عبدنا داود. Di dalam surat Sad Allah berfirman, coba baca ingat kisah Nabi Daud. وقال واذكر عبدنا أيوب. Dan juga Allah Ta'ala menyebutkan, sebut dan kisahkan tentang hamba kami yang bernama وقال Ayub. واذكر إسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Dan juga bacalah kisah Nabi Ishak, Nabi Yakub dan juga Nabi Ayub yang mereka adalah termasuk orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki basirah. فذكر الصالحين وذكر أخبارهم ومناقبهم قربة إلى الله جاء بها القرآن. Sesungguhnya menyebut, mengenang kisah-kisah kaum solihin dan nama-nama mereka adalah pendekatan kepada Allah sebagaimana kita diajarkan itu semua dalam Al-Quran. ولقد كان يسمى بحداد القلوب، قبيلته تسمى الحداد، إذ كان جده يجلس إلى بعض الحدادين من المحبين، فكان لقوة تأثيره على القلوب وتطهيرها من المعايب وتخليصها من الشوائب سمي حداد القلوب. Beliau digelari dengan Haddadul Qulub, yakni orang yang mengasah hati orang lain. Beliau mempunyai gelaran atau keturunan beliau digelari dengan Al-Haddad disebabkan oleh kerana atuknya beliau duduk dengan orang yang menajamkan besi ataupun pisau, maka digelari dengan Al-Haddad. Tetapi bagi Imam Abdullah bin Al-Haddad digelari dengan Haddad yang mengasah hati disebabkan tulisan beliau, ilmu beliau membersihkan hati daripada hal-hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. كما أن الحدادين يصفون الحديد من الصدى ومما يلحق به من الكدر، فمثل الإمام الحداد يصفي الله على يده القلوب من أكدارها وأقدارها. Sebagaimana orang-orang yang bekerja sebagai pandai besi, mereka membersihkan besi dari kotoran-kotoran dan karat-karatnya, maka Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau membersihkan hati-hati para pengikutnya dan orang-orang yang meneladani ajarannya dari kotoran dan noda-noda yang ada di dalam batin. وقد قال في خطابه لرسول الله عند زيارته وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى. Beliau ketika menziarahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sesungguhnya tujuan daripada ziarah ini adalah untuk menyebarkan agama dan itulah puncak daripada tujuan ziarah. فنسأل الله مقلب القلوب في ذكرى حداد القلوب أن ينظر إلى قلوب الحاضرين والسامعين. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala yang maha membolak-balikkan hati dan menetapkan hati manusia agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan mensucikan dan membersihkan hati kita dari noda. Allahumma aslih qulubana. Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, terangilah hati dan sanubari kami. Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah, sucikan hati-hati kami. Allahumma ahshub al-ma'rifah qulubana. Ya Allah, penuhi hati kami dengan ma'rifah dan pengenalan kepadamu. Allahumma ij'alna fi ahli qulub as-salima. Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Waffir haddana min ma'rifatika wa nur al-ma'rifah. Dan anugerahkanlah anugerah yang luas kepada kami dari ma'rifah kepadamu dan cahaya ma'rifat. Waqbal min al-qa'imina ala hadha al-hul juhdahum wa kull ma qamu bih. Terimalah usaha mereka yang berusaha menjayakan program pada hari ini dengan pembalasan pahala daripada Engkau. Wajzi bil khair as-sultana wa ahli syu'un ad-diniyah fil mantaqa wa kull al-musahimin fi hadha al-khair. Dan berikan balasanmu yang terbaik kepada sultan dan juga para pejabat dan orang-orang yang mentamirkan masjid dan acara ini dan semua yang hadir. Waj'alna wa iyyahum wa kull hadirin wa sami' mimman yurid yawm al-qiyamah bil qalbi salim. Dan jadikanlah kami dan mereka dan semua yang hadir di sini nanti di hari kiamat tergolong daripada golongan orang-orang yang mempunyai hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta, keturunan, keluarga tak ada manfaat, tak ada guna kecuali orang yang datang di hari kiamat dengan membawa hati yang selamat dari noda dan kotoran dan maksiat.
اللهم انظر إلى قلوبنا Ya Allah, pandanglah hati-hati kami وخذ بها وبنواصينا وأيدينا إليك. dan bimbinglah hati kami, pikiran kami, dan tuntunlah tangan kami ke jalan yang Engkau ridhai kepada Engkau. أخذ أهل الفضل عليك termasuk daripada golongan yang kau muliakan di sisi Engkau. وزدنا من فضلك ما أنت أهله Tambahkan kami dari anugerah-Mu dengan anugerah yang luas. واقض حاجاتنا Penuhilah hajat-hajat dan keperluan وبلغنا kami. Dan أمنياتنا. berikan kepada kami apa yang menjadi harapan kami. لم أزل بالباب واقف Sentiasa kami berada di pintu-Mu ya Allah. فارحمن ربي وقوفي Maka kasihanilah penantian kami. وبواد الفضل عاكف Kami menunggu pemberian anugerah-Mu ya Allah. فأدم ربي عكوفي Dan senantiasa abadikan keberadaan kami di lembah ولحسن الظن anugerah-Mu. ولازم Dan kami berpegang kepada berbaik sangka. فهو خلي وحليفي Dan itulah yang selalu mendampingi aku siang dan malam. وأنيسي وجليسي Teman sejati bagi aku baik sangka. طول ليلي ونهاري. Di siang hari ataupun malam hari. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Cukuplah bagi aku pengetahuan Tuhan aku daripada usaha dan permintaan حاجة aku. في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. Hajat yang ada di dalam hati kami, ya Allah, kabulkanlah wahai sebaik-baiknya yang حاجة في mengabulkan النفس يا doa. رب فاقضها يا خير Hajat قاضي. dalam hati kami penuhilah dan berikanlah kami ya Allah. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير Hajat قاضي. yang ada dalam hati kami penuhilah ya Allah. وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي. Dan berikanlah lapang dada di dalam hati kami daripada hal-hal yang mengganggu diri dan jiwa في kami. سرور وحبور. Di dalam kegembiraan dan kesenangan. وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. Dan menjadi kebahagiaan ketenangan bagi kami keridhaan-Mu, dan umpama pakaian bagi kami adalah قد keridhaan-Mu. كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Cukup bagiku pengetahuan Allah akan keadaanku lebih daripada apa yang aku minta. تقبل منا يا كريم. Terima وهب لنا kasih. الخير العظيم. ثبتنا على الصراط المستقيم. آمين. فرج كروبنا والمسلمين. آمين. واصلح أحوال المسلمين في ماليزيا. آمين. واصلح اللهم سلاطينها ورئيس الوزراء آمين. وجميع من فيها من الرعاة والرعية. آمين. وأصلح المسلمين في المشارق والمغارب. آمين. وادفع عنهم البلايا والمصائب. آمين. وحول الأحوال إلى أحسنها. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. يا رحمن يا رحيم. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا غوثاه يا رباه. والحمد لله رب العالمين. Tidak.